Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar murid-murid tingkatan 3 untuk kelas PJ pada hari ini. Ya. Jadi uh, sebelum kita meneruskan mulakan kelas PJ pada hari ini, cikgu memperkenalkan diri cikgu sebagai Cikgu Nizam atau nama penuh cikgu adalah Cikgu Muhammad Khairul Nizam bin Harun. Jadi cikgu akan mengajar subjek PJPK kepada kamu, dan untuk hari ini kita akan melihat terlebih dahulu pengenalan kepada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ya. Okey, so apa yang akan diterangkan dalam pengenalan ini hanyalah sedikit secara ringkas sahaja berkaitan dengan sukatan, pengenalan kepada sukatan yang akan kamu pelajari dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 3. Ya. Jadi, secara umumnya, ya, apa yang kamu perlu pelajari di dalam subjek PJPK ini adalah kesinambungan ataupun sambungan kepada apa yang kamu pelajari sukatan pendidikan jasmani dan kesihatan daripada tingkatan 2 dan sebelum itu daripada tingkatan 1. Ya. Jadi rujukan kita yang paling utama semestinya lah kita akan menggunakan buku teks yang dibekalkan kepada semua murid-murid sekolah kerajaan. Jadi secara ringkas, cikgu akan hanya tunjukkan pada kali ini apa yang akan dipelajari, memandangkan sekarang selama 2 minggu kita akan menjalani kelas secara PDPR, secara online. Jadi sepatutnya PJPK ni kita laksanakan di luar daripada kelas, ya, bagi melihat ataupun bagi menjalani kandungan pelajaran PJPK ini yang banyak kepada aktiviti luar. Jadi sebagai permulaan kita boleh tengok di sini, ya, seperti yang ditunjukkan di dalam buku teks online ini, kita ada lebih kurang 8 unit yang perlu dipelajari di dalam pendidikan jasmani, ya, dan dalam pendidikan kesihatan nanti kita akan tengok dalam pendidikan kesihatan, ya. Okey, jadi unit yang pertama dalam pendidikan jasmani yang akan dipelajari adalah berkaitan dengan gimnastik asas, ya. Jadi daripada tingkatan 1, tingkatan 2 kita pun telah mempelajari asas kepada gimnastik asas ini, dan dalam tingkatan 3 kesinambungan ataupun lanjutan daripada gimnastik asas ini adalah berkenaan dengan gimnastrada. Ya. Okey, unit yang kedua pula adalah berkaitan dengan pergerakan berirama yang melibatkan pergerakan kreatif, tarian zapin, tarian ngajat, ya. Jadi yang ini semua akan dipelajari insya-Allah kemungkinan semasa bersemuka nanti, ya. Unit yang ketiga adalah permainan kategori serangan. Jadi dalam tingkatan 3 kita akan mempelajari dua jenis permainan kategori serangan, iaitu bola keranjang dan juga hoki, ya. Okey, unit yang keempat adalah permainan kategori jaring yang melibatkan permainan pingpong dan juga tenis, ya. Unit yang kelima, permainan kategori memadang, iaitu permainan softball. Unit yang keenam melibatkan olahraga asas, iaitu kita akan mempelajari bagaimana kaedah untuk lari berpagar, lompat kijang dan juga lempar cakra. Unit yang ketujuh, okey, ini adalah berkaitan dengan rekreasi dan kesenggangan, ya. Apa yang akan dipelajari di dalam unit yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan pandu arah, dodgeball, permainan tradisional iaitu
gelap cerah, dan arcisat. Unit yang ke-8 adalah melibatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, iaitu kita akan melihat bagaimana kecergasan fizikal ini dikira dan disukat, yang melibatkan aspek kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan otot, komposisi badan yang berkaitan dengan lemak, dan juga pentaksiran kecergasan ujian segak. Okey, untuk pengetahuan kamu seperti mana sebelum-sebelum ini, kamu telah pun mengetahui bahawa setiap tahun kita akan melakukan ujian kecergasan fizikal ataupun apa yang kita panggil sebagai ujian segak. Jadi ujian segak ni akan dibuat 2 kali setahun dan insya-Allah pada tahun ini kita akan laksanakan ujian segak ini untuk menentukan kecergasan fizikal bagi setiap individu pelajar. Jadi kesemua ini akan dipelajari oleh setiap daripada kamu dan berdasarkan kepada keupayaan kamu dan tahap penguasaan. Perkataan tahap penguasaan akan dinilai oleh cikgu untuk menentukan apakah tahap penguasaan kamu daripada tahap 1 sehinggalah tahap yang ke-6. Dalam setiap subjek, dalam KSSM ini, penguasaan kamu akan dinilai berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan bermula daripada TP1. Semua ini adalah apa yang kita panggil di dalam PBD lah, pentaksiran bilik darjah. So pentaksiran bilik darjah ni adalah berdasarkan kriteria dia kepada TP1 hinggalah TP6. TP1, TP2 semakin meningkat tahap penguasaan. TP itu bermaksud tahap penguasaan. Semakin tinggilah TP yang akan diperolehi. So yang paling asas sekali adalah TP1, tahap penguasaan 1. Kalau yang paling tinggi sekali adalah tahap penguasaan 6. So setiap tahap itu untuk menentukan apakah tahap yang dikuasai oleh kamu, maka dia ada kriteria-kriteria yang tertentu untuk membolehkan kamu mendapat nilai tahap yang tertentu. So, diharapkan kamu semua berusaha untuk memastikan kamu menguasai semua sukatan pelajaran yang dibuat di sini, yang dipelajari, dan untuk membolehkan cikgu menilai tahap penguasaan kamu terhadap semua sukatan pelajaran dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. So untuk hari ini, disebabkan cikgu sebenarnya masih lagi terlibat dalam pengawasan SPM 2022 yang belum lagi habis, minggu depan baru habis. So rakaman video berkaitan dengan pengajaran inilah yang perlu cikgu buat sebab tidak boleh buat secara online. So untuk pengenalan pada hari ini, so kita melihat dahulu apakah kandungan bagi pendidikan jasmani. Jadi untuk kelas yang berikutnya pada minggu hadapan, kita akan masuk kepada unit yang pertama iaitu gimnastik asas. Gimnastik asas, unit yang pertama yang berkaitan dengan gimnastrada, gimnastik untuk semua, akan kita masuk dan kita akan bincangkan pada minggu hadapan untuk PDPR ini. So itu sahaja, diharapkan kamu dapat melihat secara keseluruhan rumusan apa yang akan dipelajari dalam pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Sebelum itu, semua murid diminta untuk menyediakan satu buku nota dan latihan. Satu buku sahaja, dalam buku itu buku nota dan juga latihan sekali dalam tu. Selepas buat nota, selepas kita mempelajari mana-mana tajuk, buatkan nota ringkas, kemudian latihan daripada buku teks buat dalam buku yang sama. So jadi hanya guna satu buku nota dan latihan sahaja. Tak perlu banyak buku, satu buku sahaja. Maksudnya kamu pula ada buku teks dan buku
PJPK yang mana nota dan latihan akan masuk sekali dalam satu buku itu sahaja. Okey, so sila buat persediaan untuk itu dan kita akan mula mempelajari kandungan sukatan, pendidikan jasmani dan kesihatan bermula pada minggu hadapan. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.